raditu billahi rabban. Itu di antara contoh orang sekarang yang masih lagi sempat menggunakan masa dan waktu. Tapi kalau tengok di zaman kita ini, bila sebut tentang waktu, semuanya marah pada waktu lah. Marah pada masa. Kenapa? Banyak kerja tak sempat. Siapa yang tak sempat? Kerja tak sempat ke kita yang tak buat? Ya betul. Kita duk marah kepada masa. Tengok satu cerita Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Imam Syafi'i kata apa? Sahibtus sufiyah. Sahibtus sufiyah. Aku telah berkawan dengan orang-orang sufi. Falam astafid minhum siwa harfain. Aku tak dapat faedah daripada kumpulan ini kecuali dua kalimat. Ahaduhuma, yang pertama mereka kata al-waqtu sayfun. Al-waqtu sayfun fa illam taqta'hu qata'aka. Masa itu macam pedang. Kalau kamu tak potong, tak guna dia untuk kebaikan, faedah yang besar untuk dalam hidup kamu, qata'aka, dia akan pergi meninggalkan kamu. Jadi waktu seperti pedang. Kalau kita tak menggunakan waktu yang ada ini, kita tidak potong, menggunakannya dengan masa yang berfaedah, masa yang ada ini dengan baca Qurannya, masa yang ada ini dengan lebih-lebih sangat hari ini, kita sudah hampir kepada Ramadan. Ramadan sudah dekat. Ana duk perhati dalam dunia hari ini, orang lain sangat peka dengan keadaan. Peka tak peka? Peka. Contoh program yang telah dibuat. Kamu berjalan di pasar-pasar besar, lalu ikut restoran, dia akan naik banner besar, selamat menyambut Ramadan. Sekali buka puasa, bayarnya RM59. Terkejut kita, subhanallah. Waktu tak puasa makan nasi bungkus RM5, waktu buka puasa nak makan dengan RM59. Apa puasa macam ni? Puasa apa benda? Sampai macam manusia tak sabar diri nak makan sampai RM59. Sebab itulah anak nak tengok ramai di bulan Ramadan, orang-orang kaya-kaya bawa anak-anak yatim, orang pakai miskin, pergi berbuka puasa di hotel. Makan dengan mewah, makan tak khabar ingat. Anak yatim ini tak perlu kita tarbiyah mereka dengan kemewahan yang ada. Kalau betul-betul nak bagi bantuan, ambil duit RM5,000, RM10,000 yang kita habis, bagi makanan yang biasa je, yang lebih tu masuk dalam tabung rumah anak yatim, itu yang sebut. Tapi bawa anak yatim nak buka puasa dengan lagu-lagu, habis punah budak ni. Dahlah budak ni yatim, duduk di mahat tahfiz, kita pula rusak dia di bulan Ramadan. Subhanallah. Tengok. Sedih tak sedih? Ahli perniagaan pun ada strategi. Orang restoran selamat Ramadan, supermarket selamat hari raya. Pasal tak pasal? Sebab apa? Kalau orang restoran selamat hari raya, dia tahu hari raya orang tak pergi restoran, orang balik kampung. Yang makan banyak bulan Ramadan. Syaitan dia tahu, dia nak bercuti sebulan. Dia atur jadual program. Tamam. Tamam tak tamam? Ikut saluran. Ini dia panggil kerja berstrategi. Siapa dia? Syaitan. Aku nak cuti, dia tamatkan kerja-kerja dia sebelum dia bercuti. Kita ni hari cuti esok, panggil kawan, tak sempat lagi dengan telefon. Banyak lagi kerja saya tak buat. Strategi dia hebat syaitan daripada kita. Pasal itulah ada orang tanya, kenapa Tuhan buat syaitan? Ada faedah ke tidak? Jawabnya ada beberapa faedah yang kita kena belajar daripada syaitan. Belajar strategi je, jangan belajar itu. Dia bila tahu dia kena belenggu, sufidati syayatin fi awali Ramadan, apa dia buat? Awal-awal lagi dia siap. Peminat agama, minat. Baik. Dia buat siap dah program-program agama yang melekakan di bulan Ramadan, yang mengganggu orang nak baca Quran. Banyak tak banyak? Banyak. Cerita tu, cerita orang ni, cerita orang ni. Kenapa cerita-cerita seperti ini? Cerita berbentuk agama tidak dibuat di bulan Syakban. Biar orang semangat. Ini dipanggil akabat, gangguan-gangguan yang berlaku di jalan orang nak pergi kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi strategi cukup.
Imam Syafi'i kata apa? Aku belajar dengan ahli sufi, ahli tasawuf, sufiyah. Aku dapat dua kata-kata mereka. Yang pertama, al-waqtu sayf. Masa pedang, kalau kamu tak guna potong dia dengan masa yang bermanfaat, maka dia akan pergi berlalu dan tidak akan kembali lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata sufi yang kedua yang dia dapat, nafsuka in syaghaltaha bil haqqi wa illa syaghalatka bil batil. Nafsu kamu, kalau kamu tak guna dia untuk jalan kebenaran, hak, dia akan guna kamu untuk kebatilan. Hari ini kita ada masa depan mata kita. Proses Allah Ta'ala beri kepada kita Ramadan sebulan. Sebab itulah kalau kamu belajar ilmu hikmah, maqasid syariah, kenapa Ramadan mesti sebulan? Kenapa tak bagi 10 hari? Kenapa tak bagi 2 minggu? Tak, sebulan. Sebab sebulan ini dia panggil daurah kamilah. Perjalanan hidup manusia sebulan lengkap. Bermula daripada satu, naik, cerah, turun balik, qamari, dan dia ikut bulan qamariyah. Ramadan ikut tarikh hijri, qamari dia panggil. Dia tidak ikut syamsi, bulan. Maka sebulan dalam masa ini, satu masa yang cukup, yang Allah Ta'ala beri kepada kita peluang untuk berubah. Cukup tak cukup? Cukup. Kalau 5 hari tak sempat, kalau sebulan tak berubah lagi, inilah satu kemalangan yang besar. Sehingga Nabi kita sebut raghima anfur rajulin, malu besar seorang laki-laki, dakhala alaihi Ramadan, masuk Ramadan, fansalakha falam yughfar lah, berlalu Ramadan, dia tidak mendapat keampunan Allah. Malu tak malu? Maka Imam Syafi'i bawa kepada kita hikmah yang besar, nafsuka. Ingat dah? Tulis dah. Nafsuka in syaghaltaha bil haqqi wa illa syaghalatka bil batil. Nafsu, kalau kamu tak guna dia untuk kebaikan, dia akan guna untuk kejahatan. Hasil daripada penelitian inilah ana buat satu khulasah, satu kata-kata, iaitulah kalau kamu tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Abu Anas. Mudah. Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, penuh dengan rahmat Allah Ta'ala beri pada kita. Kita tak mampu nak baca Quran, tak mampu nak salat, tak mampu. Duk salat pula kelayi pula. Nak salat masjid mana? Masjid UAE berapa rakaat? 20. Tak boleh 20. Kena salat masjid 8. Duk balah bulan Ramadan, jak dulu lagi sampai hari ni pun duk main 8 dengan 20. Apa benda yang duk balah? Waktu nak ikut rakaat, ikut Nabi 8 rakaat. Tapi waktu yang Nabi salat, ikut tak ikut? Tak ikut. Mungkin ikut sebagaimana yang berlaku pada sahabat. Waktu Nabi salat Ramadan sampai setengah malam, ila nisfil lail, setengah malam, sahabat pergi komplain. Berlaku dah komplain di zaman sahabat tu, komplain. Kalau tu email kita baca panjang sini kena komplain, biasa saja. Jangan duduk masalah. Dia komplain apa? Dia kata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyatal lailatina. Ini komplain. Wahai Rasulullah, kalau Rasulullah sempurnakan solat malam ni sampai ke sahur kan lebih baik, kenapa setengah malam berhenti dah? Ada orang nak komplain lagi ni? Kalau nak komplain lagi ni, kita terima. Nabi kata apa? Dengar ni, muslimin dan muslimat, ini senjata kita nak kempen terawih tahun ni. Buat gerak gempur, masuk kampung, masuk bandar, dalam internet, dalam Facebook, semua tulis cerita ni. Nabi kata apa? Annahu man qama ama imamihi hatta yansarif. Siapa dia bangun berdiri tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Imam 8, kita 8. Jangan main imam 8 kita lari 4, tak jadi. Imam 20, kita 20. Kutiba lahu qiyamul lailatin, Allah Ta'ala tulis kepadanya pahala berdiri malam
walaupun dia balik tidur di rumah kerana besok nak kerja. Lagi jangan balik buka kepok ke apa yang baru ni. Kalau cerita lama-lama orang tak ingat, baru-baru ni baru standard. Dia kata ustaz update juga maklumat. Tak update apa ni, ceramah kita pun kena batal dekat Putrajaya sebab kepok punya pasal. Ingat aku sampai mati. Apa jadi? Balik tak mampu nak ibadah, mengantuk, esok nak kerja, tak ada semangat, tidur. Allah tulis pahala kita qiyamul lailatin, pahala berdiri malam walaupun dia tidur di rumah dia, tapi kalau dia balik buat maksiat, buat mungkar lah. Mereka mana nak tulis mungkin qiyamul lail, duduk main duduk apa ni, duduk buat benda-benda maksiat dan mungkar. Ini kempen waktu yang kita ada. Dan kita kena ingat, sebulan Allah Ta'ala beri kepada kita ini masa yang cukup keemasan, masa yang cukup untuk manusia ini berubah daripada dulunya dengan kawalan-kawalan daripada syaitan. Bila mari bulan Ramadan, sufidatis syayatin. Sebab apa sufidatis syayatin? Allah Ta'ala nak buka lorong yang luas, sebagaimana kita baca dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tengok, kutiba la'allakum tattaqun. Aku perlu puasa nak suruhmu jadi orang bertakwa. Nak suruh jadi apa? Orang bertakwa. Kalau setakat suruh jadi orang takwa, tak beri peluang, tak buka lorong, kita kata tawaran ini istimewa atau tak istimewa? Macam tak istimewa. Contohnya kamu kerja di pejabat, bos kata saya nampak awak kerja baik, saya nak naik pangkat awak. Nak naik pangkat, kita balik ke rumah, berani tak berani cerita ke mak ayah, cerita ke isteri yang ada isteri, berani tak? Saya agak-agak naik pangkat. Ada berani? Tak berani. Sebab tak ada kesungguhan. Tapi kalau bos kata saya nak naik pangkat awak, isi borang, pergi kursus 10 hari di mana-mana tempat, tak sampai rumah, telefon dah, cari kambing siap, kenduri kesyukuran. Sebab confirm ada tuan, pergi kursus, naik pangkat. Kamu baca dalam ayat Quran, la'allakum tattaqun, Allah nak suruh jadi orang yang bertakwa. Bila nak jadi orang bertakwa, ketika itu Allah, Nabi SAW sebut, iza kana awwal lailatin min Ramadan sufidatis syayatin, mari bulan Ramadan tutup syaitan-syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka. Ini bermakna jalan yang diberi depan kita sangat luas, lorong. Luas tak luas? Luas. Tapi kalau jalan lebuh raya, 3 lain, tak ada trafik light, tak ada tol. Andaikan lebuh raya rakyat berjaya, tak ada tol, contoh, InsyaAllah doakan. Apa nak? Tiba-tiba kereta ni merangkak tepi jalan, 40 km jalan. Sekali-sekali nak berseduh. Siapa salah? Jalan salah, kereta salah. Kereta salah. Kereta ni tak layak lagi masuk lebuh raya. Mak layak dia hantar ke Puspakoh, kepit dia masuk Sibu. Betul tak? Itu bandingan simpel, bukan nak kata ke orang. Bila mari bulan Ramadan, lorong luas terbuka, peluang ibadah cukup luas. Tapi kita tak mampu nak beribadah. Di mana salah? Salah Ramadan ke salah kita yang tidak ada agenda, yang tidak ada perancangan, yang tidak ada strategi untuk mengisi masa yang ada ini kepada masa keemasan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Di dalam kitab Ad-Dawa Asy-Syafi, sebuah kitab yang cantik, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa Asy-Syafi. Al-Jawabul Kafi ni kitab yang cantik. Beli terjemahan pun ada, tapi terjemahan dia buat kacau sikit. Dia tulis terjemahan makna ikut dia nak. Dia tak ikut penulis asal tulis. Tak apa, yang penting ada kitab. Dia kata apa dalam kitab ni? A'lal fikr, pemikiran yang paling tinggi, wa ajalluha wa anfa'uha, yang paling mulia, yang paling manfaatnya, maka lillah wa daril akhirah. Kita berfikir untuk Allah, untuk akhirat. Maka saya nak pelajar-pelajar, orang muslimin yang awamnya, yang tak awamnya, Ramadan tahun ini kita tambah satu lagi agenda, iaitulah agenda tadabbur Al-Quran.
tadabbur Al-Quran. Ajidah baca Quran, khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu ajidah tetap. Tapi tambah lagi, iaitulah bagaimana nak tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfal. Kamu ambil mana-mana surah. Ambil surah ini, biar Ramadan tahun 1433 ini kita dapat memahami surah ini. Contohnya surah yang patut yang kita ambil untuk suasana zaman kita hari ini, surah Al-Hujurat. Al-Hujurat yang disebut dengan nama surah Al-Akhlaq, yang banyak menyebut tentang dalam tu akhlak-akhlak, jangan duk peli orang, jangan, itu banyak cerita. Jadi kita ambil tadabbur surah yang pendek, dalam masa sebulan kita buat kajian. Sehingga para ulama yang bincang tentang tajuk ini, seorang yang sangat suka kepada ilmu tadabbur Al-Quran ini mengatakan bahawa kalau satu ayat satu hari kamu tadabbur dalam masa 30 hari dapat khatam, menaikkan taraf kita, keimanan kita kepada Allah. Kamu boleh baca sejarah-sejarah orang masuk Islam, orang bukan Islam masuk Islam. Sebab apa? Sebab mereka mengkaji Al-Quran, mereka tadabbur Al-Quran walaupun dia tak pandai mengaji Quran. Terbalik zaman kita hari ni, orang pandai mengaji Quran, kalau nak mengaji bab tajwid ni, tarannum pukul 12 malam program TV, tunggu lagi. Tunggu sebab semangat. Tapi kalau kita buat ilmu pemikiran Al-Quran, ilmu tadabbur Al-Quran, ilmu nak memahami Al-Quran, ramah tak ramah, kurang semangat. Maka kata ulama, al-fikratu fi wajibil waqti wa wazifatihi wa jam'il ham kullihi alaihi. Ia ada di antara fikrah yang wajibnya, iaitulah kita berfikir bagaimana nak menggunakan waktu yang ada. Jadi al-waqtu fi hayatil muslim ni sangat besar. Jadi banyak cerita-cerita yang menyebut tentang sejarah, kamu bacalah, iaitulah di antara kitab yang cantik. Nilai masa menurut ulama, al-waqtu fi hayatil muslim. Jadi kalau kita pandai menggunakan waktu, kita jangan kata orang ni boleh menulis, saya tak boleh menulis. Orang ni boleh ceramah, saya tak boleh berceramah. Orang berceramah, dia juga penulis. Ada. Tapi janganlah menjadi macam penulis, nak penuh ruang kolumnis dalam surat khabar. Itu berat. Duk main saya dipahamkan, sama masalah juga. Kita dalam agama bukan saya dipahamkan, ma qala Allah wa qala Rasul. Di zaman kita hari ini, bila mari musim-musim seperti ini, bulan Syaban, banyak tersebar hadis-hadis palsu yang menyebut tentang cerita-cerita kelebihan bulan. Bila mari Ramadan, nak suruh orang sembahyang tarawih, bawa hadis-hadis yang tidak ada asal, seperti kelebihan sembahyang tarawih setiap malam, bawa orang. Orang tak pergi juga. Tak pergi juga. Dia tak terpengaruh pun dengan hadis. Hadis itu sudah ada. Hadis sahih sudah ada. Man qama ramadhana imanan wa ihtisan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa dia bangun bulan Ramadan mengharapkan pahala, berikan. Jadi kita tak payah jadi saya namakan orang-orang yang menyebar cerita-cerita palsu ni, iaitulah promoter ataupun MLM kepada cerita palsu. Jangan ada bawa. Tengok orang bawa palsu, bawa lalu. Saya banyak terima pagi-pagi satu masa dulu masuk dalam SMS. Pagi ni baca 10,000 zikir sekian-sekian. Saya kata hebat sungguh dia ni. Satu pagi anak layan dia. Kita jawab balik SMS. Awak dah baca? Dia jawab tak lagi. Kalau tak lagi tak payahlah saya bahas cerita-cerita kagum ni. Ambil yang sahih yang Nabi kita suruh baca berapa kali satu hari, memadai. Duk cerita, jadi duk bawa cerita-cerita yang pelik-pelik yang tidak ada faedah kepada kita. Bahkan termasuk dalam Al-Imam Az-Zahabi memasukkan, menyebarkan cerita-cerita palsu, dusta kata Allah Ta'ala ini termasuk dalam dosa besar yang ke-14 di dalam Kitabul Kabair. Bahaya ke tidak? Bahaya. Tak payah jadi ejen yang bawa ini. Yang kita nak, bagaimana nak ihya sunnah. Di bulan Ramadan, bawa cerita-cerita para ulama zaman dulu, bagaimana mereka salat tarawih sampai bertongkat. Kerana sahabat kata kami bekerja lepas salat tarawih, nak balik sahur kat rumah, bekerja lagi, masa tak cukup. Ada di antara hadis Ahmad menyebut di antara tarawih, di antara tahajud, salat malam dengan sahur, qadra 50 ayat, sekadar 50 ayat je. 50 ayat berapa minit? Lebih kurang dalam 15 minit. Itu je jarak untuk sahur dengan tahajud. Allahu Akbar. Gunakanlah masa yang ada dan kesempatan yang ada ini untuk kita menambahkan ilmu,
menambahkan iman. Musim yang ada ini satu musim saya namakan projek mega mampu milik. Sedap tajuk. Kalau pergi Indonesia, buku-buku dia sedap-sedap lah tajuk. Allahu Akbar. Sedap. Dan dia bahasa dia guna tidak guna bahasa negatif. Campak, dia tak kata jangan campak sampah merata-rata, tak. Dia kata seeloknya sampah diletak di tempatnya. Lunak ke bahasa tu. Seeloknya sampah diletak di sini. Kita pun jangan tulis. Pelik-pelik tulis. Seeloknya Quran disimpan dalam rak. Kan cantik. Jangan letak Quran merata-rata. Itu dia panggil kasar bahasa. Ada orang sebut ustaz ni kuat terpengaruh dengan bahasa Indo, pergi acak kali Indo tak balik. Taklah, itu cerita je lah. Jadi kalau saya rasa setakat itu dulu yang dapat kita, yang saya nak katakan iaitulah kepada muslimin dan muslimat, masa yang ada musim yang besar, peluang yang besar, gedung yang besar, dia punya bonus terlalu tinggi. Jadi kita ambil kesempatan yang ada ni. Kalau ada beberapa persoalan, dipersilakan. Kuat sikit suara orang nak dengar. Kalau macam Ustaz Bayan tadi, hadis yang berdiri bersama imam tarawih, berdiri malam walaupun balik rumah tidur. Ya, kalau malam yang terqada tu dia lain terqada juga. Tak dapat malam. Tak. Kita kena tengok hadis yang menyebut tentang kutibalahu qiyamul lailatin itu seperti pencen. Tahu mana pencen? Orang pencen, gaji pencen dia berapa ribu? 2,000. Banyak tu. Tapi kalau orang gaji 10,000, banyak mana dia punya pencen? Banyak. Sama juga. Mus maya tarawih pukul 9.30 dah siap. Balik tidur. Tak sama dengan orang salat tarawih. Siap, sudah salat tarawih pukul 12 malam. Dia balik tidur. Pahala dia berganda. Itu kita kena ingat. Kita kena guna juga pemikiran kita. Jangan kata sama je. Kalau malam Lailatul Qadar balik tidur, jawabnya boleh tidur lah. Malam Lailatul Qadar ada malam sendiri, khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Hampir 84 tahun dah. Ada lagi soalan. Pelajar-pelajar dia suka tanya. Ya, betul. Bangun. Dengan suara yang kuat sebab tak ada mikrofon. Ya. Saya nak tanya hadis itu adakah hadis lain dapat diterima sebabkan kalau kita ikut bila kita kata Abdurrahman bin Auf itu dapat masuk syurga disebabkan hartanya banyak, menunjukkan kita macam merendahkan sifat Allah itu sendiri, iaitu lemah dalam kira. Dia masalah ni orang duk sebar Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu masuk syurga lambat sebab hartanya banyak. Ramai lagi sahabat-sahabat yang kaya-kaya yang masuk harta, yang masuk syurga. Yang masuk lambat masuk syurga ni bukan duduk di harta. Kalau harta dia halal sekejap je. Yang lambat masuk syurga iaitulah orang yang banyak maksiat. Ini terpaksa. Bahkan kalau maksiat dia darjatnya tinggi sangat maksiat, terpaksa dia kena masuk dalam neraka dulu. Dan mereka ini akan keluar ke dalam syurga bi syafaati sayyidil anbiya wal mursalin, dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ni bila masuk syurga, dia panggil jahannamiyin. Mana banduan neraka duduk dalam syurga. Kita minta selamat, minta lindung Allah Taala. Kita tak nak jadi banduan dalam syurga. Siapa tu banduan? Betul masuk syurga tapi orang panggil bekas banduan. Jadi pastilah hadis-hadis yang nak menyebut tentang perkara-perkara begini. Kadang-kadang orang bawa hadis, mereka tidak teliti tentang sanad dia. Ada setengah, saya pernah cerita tentang sanad hadis. Ada orang macam ustaz jangan cakap hadis ini adalah kitab sekian-sekian. Walaupun tak ada sanad, boleh jadi pengarang kitab ni mimpi terus jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedap juga hujah. Saya kata kalau hujah ini dipakai, satu disiplin ilmu dihapuskan daripada Islam ini, iaitulah disiplin ilmu hadis. Buat apa belajar ilmu hadis? Ini hadis sahih atau sahih? Tidur. Mimpi jumpa dengan Nabi? Sahih. Boleh pakai? Tak boleh. Bukan mimpi itu jadi sahih,
ataupun tidak sahih. Sahih itu mengikut dasar-dasar asas yang telah dibuat oleh para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ya. Terima kasih. Soalan yang cukup menarik. Istilah orang sekarang ni cekumah apa? Saya tak tahu apa cekumah. Tapi jazakallahu khairan. Iaitulah adab bertanya soalan zaman moden. Sama ada melalui SMS, melalui email, melalui bertanya terus, ataupun jumpa dengan tuan guru, tuan syekh. Memang kena ada adab. Yang pertama, ada kala ceramah ke, forum ke, seminar ke, yang dibenarkan bertanya hanyalah di dalam tajuk yang berkaitan dengan tajuk kita bincang. Itu tak. Tajuk lain, kita tanya bab lain. Itu pun kurang disiplin. Dan kalau kita nak tanya melalui email, boleh kita panjangkan soalan secara detail. Yang pertama sekali, memperkenalkan diri. Saya fulan, duduk di mana, masalah saya apa benda. Email boleh tanya panjang. Tapi kalau tanya dengan SMS, cara SMS, cara dia lah. Biar dapat soalan, jawapannya ya ataupun tidak. Itu je. Saya nak tanya hukum sekian-sekian, boleh ataupun tidak. Itu je. Ini tidak, orang hantar SMS dalam telefon saya ada. Nak baca boleh. Dia kata, ustaz, cuba jelaskan hukum sekian-sekian beserta dengan pandangan ulama, serta dengan dalil-dalilnya dan pandangan yang terpilih, yang rajih. Saya kata, berapa hari dah aku nak duduk, nak pecek telefon ni, nak jawab dia. Pandangan ulama, dalil-dalilnya dan kaul yang rajih. Subhanallah, dalam SMS dengan 5 sen. Ustaz ni 3 hari 3 malam tak makan. Macam Ubaid bin Ya'is juga, bini kena suap makan, tertulis SMS nak jawab. Mana boleh lagu ni cerita dah. Allahu Akbar. Jadi adab bila bertanya, yang pertama sekali, saya tak jawab kalau soalan mari tak ada nama. Ada nama. Saya kadang-kadang salam pun dah. Apa hukum sekian-sekian? Nampak Jafar, orang panggil Jafar ni terlalu tidak beradab dengan guru. Tanya, bagi dulu. Saya fulan, masalah saya sekian-sekian, penjelasan. Kemudian 2 hari lagi ustaz tak jawab, telefon. Assalamualaikum, saya sekian. Nak dengar cerita. Saya kadang-kadang terima banyak soalan, 10 contoh satu malam. Jadi kalau saya free, saya akan jawab balik. Kita jawab, seller telefon sekarang, call balik. Seorang ada telefon, yang di 9 lagi tak telefon. Saya kata, Masya Allah, cerdiknya anak kawin. Dia nak suruh aku jawab dengan 5 sen, aku suruh telefon lagi, tak ada prepaid pun. Itulah di antara adab. Jadi biarlah kita beradab. Dan jangan sekali, banyak lagi adab-adab belajar. Jangan sekali-kali tanya dengan cara nak melaga-lagakan orang. Jangan, ustaz, apa pandangan ustaz? Syekh tu kata sekian. Ini betul-betul nak lagakan orang. Apalagi kalau ambil YouTube foto-foto, masuk sekali, laga. Ini lagi dahsyat. Ini perangai yang tidak berakhlak dalam bab disiplin ilmu. Jangan. Nak tanya. Ustaz, tuan guru, apa hukum sekian? Yang saya marah dalam TV 9, ada orang tanya, ustaz, saya nak tanya ni, anak saudara saya ni dah termengandung 6 bulan, apa nak buat? Nama kat skrin TV ada, pulan, kampung sekian. Habis satu dunia orang tahu anak saudara dia telah termengandung tanpa suami. Dahsyat tak dahsyat? Mendedah aib sendiri. Nak tanya soalan pun kena belajar. Fiqh bertanya soalan, tajuknya akan datang. Jadi setakat itu dulu yang dapat kita bincang pada malam ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.